Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak terangkan sedikit bagaimana kita nak ubah litar yang kita pasang kepada litar skematik yang kita lukis menggunakan persian dan wire. Okay, kita lihat dulu video yang telah saya sediakan. So, video menunjukkan pemasangan diod 1N4007 kepada relay pin. Okey. Video menunjukkan diod 1N4007 ini kita pasangkan pada pin coil. Okey, dua di depan ni adalah untuk kaki coil, okey. Dan yang depan sekali ni, yang satu ni adalah untuk kaki common. Okay, manakala yang di belakang dua ni adalah salah satunya adalah normally open dan satu lagi adalah normally close. Kemudian kita pasangkan juga dengan transistor, okay, sebagai penguat arus, okay, dan juga kapasitor. Okay, kita juga pasangkan dengan resistor, okay, sebagai penghad arus yang mengalir daripada kaki base transistor. Okay, satu push button, micro push button, okay, dipasang pada salah satu kaki coil dan juga pada kaki resistor. Okay, sebenarnya pemasangan ini adalah secara ringkas, tetapi kita juga lebih baik sekiranya kita menggunakan protoboard ketika kita membuat pendawaian litar ataupun pemasangan litar untuk testing. Ini adalah cuma untuk menunjukkan secara mudah bagaimana litar ini disambungkan. Okay, tetapi tidak digalakkan untuk kita lakukan seperti inilah. Okay. Kemudian kita pasangkan juga battery snap, yang hitam untuk negatif dan merah untuk positif. Okay. Dia disambungkan pada kaki transistor dan juga salah satu kaki pada kaki coil. Okay. Yang ini adalah untuk bahagian coil kerana kita sambungkan positif dan negatif bateri pada bahagian coil. Okay, manakala mentol ini adalah output jenis AC yang menggunakan supply AC alternating current. Okay, di sini untuk wiring bagi AC kita gunakan wire warna biru dan juga putih bagi mewakili live dan neutral. Sebenarnya hitam, biru dan putih ini kita sambungkan kepada 3 pin plugs. Okay, sekejap saya ambil contoh dia. Baik, untuk bahagian wire biru dan putih tadi sebenarnya kita akan sambungkan dengan 3 pin plug yang seperti saya tunjukkan, di mana kita hanya menggunakan wire dan tidak tiga wire seperti yang saya tunjuk. Okey. So, sekurang-kurangnya untuk AC kita kena sambungkan kepada live dan neutral saja. Okay, ground kita tak gunakan pada litar seperti yang ditunjukkan dalam video. Cuma di dalam video ni dia tak tunjukkan pin plug yang disambungkan di sebelah hujung sini. Dia just potong sahaja. Jadi saya tunjukkan sebenarnya dia akan disambungkan wire biru dan putih dengan 3 pin plug seperti ini. Untuk live dan neutral. Grounding dia tak sambung. Okay. Itu adalah pada bahagian contact relay, bukan coil. Yang coil kita gunakan DC. Okay. Kita sambung lagi, tengok. So, pada ketika ini bateri disambungkan dan kemudian switch ditekan. Okay. Switch ditekan. Kalau switch yang dipakai ni adalah jenis latching, maknanya kita tekan saja
dan kita lepaskan. Okey. Tekan sekali lagi. Okey. Okey, kemudian bateri dipasangkan. Okey, di sini kita menggunakan kapasitor dan transistor untuk mengubah kadar tempoh bagi lampu itu menyala. Okey, dia bagi delay lah pemasangan bagi switch itu tekan. Okey, kerana switch ini perlu ditekan sentiasa untuk memastikan arus mengalir. Jadi untuk kita tak perlukan tekan switch lama, so di sini dia menggunakan transistor dan kapasitor untuk bagi tempoh masa bagi arus mengalir, charging the coil and contact, bergerak pada nomor open, okey, dan seterusnya onkan mentol. Okay, so kita tengok macam mana penyambungan bagi litar kita ni. Kita tengok litar kita punya penyambungan. Okay, sekarang kita cuba keluarkan dahulu komponen-komponen yang akan diperlukan bagi kita membina litar. Okay. Okay, kita pergi kepada galeri dan kita cuba masukkan dahulu semua komponen yang diperlukan. Okey, saya telah cuba untuk memasangkan litar melalui penggunaan live wire mengikut litar yang ditunjukkan dalam video. Jadi di sini saya menggunakan diode satu dan bertanda pala ni adalah maksudnya negatif, bahagian negatif disambungkan pada bahagian coil. Ini adalah transistor KR1 yang kita ubah saja kepada 10K, kapasitor 220 mikrofarad. Kapasitor adalah jenis kapasitor berkutub. So kalau kita tengok untuk kapasitor ada banyak jenis. Okey, saya tengok sekejap, saya kita pilih kapasitor. So untuk yang pertama ni adalah kapasitor tidak berkutub. Okey, kerana dia tak ada positif dan negatif. Okey, kalau kita ada berkutub, so kita dikenali sebagai electrolytic capacitor. So dalam gambar ajar seperti yang ditunjukkan dalam video, kita menggunakan kapasitor berkutub dan garis hitam di tepi sebelah sini adalah sebenarnya bahagian kaki negatif. Itu bawah ni adalah negatif. So yang simbol kita dah simbolkan ni adalah bahagian positif, yang kita tidak tandakan simbol ni adalah bahagian negatif dan sambung pergi kepada negatif 9 volt. Okey, dan juga transmitter pada NPN transistor. Okey, kemudian switch. Okey, switch ini adalah jenis switch yang kita tekan tapi kita akan auto release. Okey, dia tidak latching, tak melekat. Okey, ini adalah switch yang dipilih. Kemudian pada bahagian contact relay, atasnya adalah bahagian common. Ini adalah normally close contact, ini adalah normally open contact. Yang di tengah-tengah ni adalah bahagian contact. Yang garis putus-putus ni menunjukkan bahawa terdapat interaksi antara bahagian coil dan contact, iaitu apabila terdapat arus mengalir melalui coil, elektromagnetisme akan terhasil dan kesan magnetik tersebut akan menarik kontak pergi kepada normally open contact. Dan pada bahagian output, iaitu pada bahagian kontak, saya sambungkan dengan lampu filament tadi dan juga voltan, AC voltage source. So untuk Malaysia, kita kena setkan kepada 240 volt 60 Hz. Ini adalah nilai standard yang telah ditetapkan oleh TNB. So ini adalah pemasangan litar berdasarkan video yang telah diberikan. Cuba kita simulate. So bila kita tekan switch dan kita release, lampu akan menyala.
mengikut kadar masa yang ditetapkan oleh nilai R1 dan C1. Okey, bagi menjelaskan lagi gambaran ni, saya pilih kepada voltage level. Okey, so kalau kita pilih view untuk voltage level, so kita akan nampak ni lah, nilai merah ni menandakan terdapat nilai positif 9 volt yang mengalir melalui medan arah aliran arus tersebut. Okey, so kita boleh nampak kat sini. Okay, sekiranya kita gerakkan cursor, okay, kita juga boleh lihat nilai voltan dan nilai arus yang mengalir melalui bahagian tersebut seperti yang dipaparkan dalam skrin sekarang. Okay, kalau kita tengok pada view current flow, kita akan nampak nilai warna merah dan hijau. Merah menandakan litar pada bahagian tersebut adalah menerima positif 5 volt, manakala yang hijau ni menandakan dia menerima 0 volt. Pada bahagian AC, kalau kita nampak arus ataupun warna yang ditunjukkan adalah berkelip-kelip merah biru. Kenapa ianya berlaku? Ini disebabkan pada bahagian kanan ni ataupun bahagian contact relay, kita menggunakan AC voltage. Di mana nilai AC adalah gelombang arus ulang-alik. Gelombang arus ulang-alik adalah positif dan negatif. Ada dua kita, iaitu kita positif dan kita negatif. So ini untuk bahagian positif, ini bahagian negatif. Jadi arus yang mengalir sentiasa bertukar-tukar arah seperti tadi, menyebabkan di sini kita akan nampak pergerakan arusnya sentiasa berubah-ubah warna kerana polariti voltan yang mengalir adalah sentiasa berubah-ubah. Cuba kita kalau kita lihat kadar perubahan nilai voltan ni berubah dengan cepat kerana frekuensi yang tinggi. So kita cuba ubah nilai frekuensi untuk melihat perbezaannya. Contoh ni kat sini saya tukar frekuensi kepada 10. So kita tengok ni. Di sini ada perubahan lah. Akan kurang. Kalau kita letak 1, dia perubahannya adalah lebih lambat. Positif, negatif. Kerana kita ingat sifat AC voltage adalah sentiasa bertukar polariti ataupun nilai positif dan negatif secara berterusan. Sebab tu litar kita berkelip seperti ini. So cuba kita simulate litar. So kita tekan kita punya switch, kita tengok apa yang berlaku. Bila switch tekan, kontak pada bahagian koil akan berubah kedudukan pada satu tempoh masa. Kalau kita tengok tadi, bila kita tekan dan kita release, lampu akan menyala selagi dia berada di non open. Tapi bila waktu tempoh yang ditetapkan oleh ditetapkan oleh resistor dan kapasitor, dia akan berubah. Kita tengok balik. Kita cuba lajukan nilai frekuensi di sini untuk standard Malaysia. Kita tengok apa yang berlaku. Kita akan nampaklah nilai voltanya lebih konsisten kerana frekuensi bermaksud tempoh penukaran tu antara positif dan negatif adalah lebih laju, lebih cepat. Jadi mata kasar kita tidak nampak perubahan yang lebih laju. Jadi kalau kita cuba kurangkan nilai voltan, contohnya saya guna kat sini 10 DC, kita tengok apa yang berlaku. Kita akan nampak inilah, lampu kita akan flicking.
Dan kalau kita kurangkan frekuensi pada AC 10 volt, tengok apa yang berlaku. Kita akan nampak perbezaan kedipan lampu tersebut secara lebih jelas. Kerana frekuensi yang rendah, maknanya kekerapan nilai yang berubah daripada positif dan negatif lebih lambat. Jadi mata kasar kita boleh nampak perubahan tu. Sebab tu untuk AC kita kena letakkan frekuensi yang tinggi sedikit supaya perubahan daripada kita positif kepada kita negatif kita tak nampak menggunakan mata kasar. So ini 1 Hz. Kita akan nampak perubahan positif dan negatif secara mata kasar. Tapi kalau kita ubah kepada 60 Hz, so perubahannya kita tak akan nampak jelas dengan menggunakan mata kasar. So kita ubah balik kepada 240 Hz voltage, so kita tengok. So lampu mentol tu akan lebih konsisten. Kita tengok tadi kontak kita akan berubah mengikut satu tempoh yang ditetapkan. So kita boleh ubah nilai resisten ataupun nilai kapasitan untuk melihat perbezaan masa arus mengalir dan energize your contact kepada normally open. So kita cuba ubah salah satu, kita tengok apa perbezaan dia. Kita kecilkan nilai. So kita tekan switch. Tak cukup kalau kita letak R1 kat sini. Lebih cepatlah. Kita tukar kapasitor kepada 20 mungkin, 20 microfarad. So kita cuba tengok apa yang berlaku. So masa yang diberikan adalah lambat. Kerana kapasitor kebolehannya adalah menyimpan cas dan nyah cas. Semakin tinggi nilai kapasitor, semakin banyaklah nilai cas yang disimpan. Semakin tinggi nilai cas yang disimpan, semakin lamalah tempoh masa lampu kita boleh menyala. Kita ubah kepada contohnya 4000, lama sangat. 400. Tekan. So lampu akan menyala lebih lama. So di sini daripada data ini, pertama kita dapat lihat fungsi relay. Untuk onkan data yang menggunakan input DC, iaitu di sini 9 volt DC, dan mengawal output AC yang menggunakan 240 volt 60 Hz. Yang kedua, kita juga dapat melihat penggunaan kapasitor dan resistor dalam memberikan kita masa atau tempoh masa delay bagi menyalakan lampu. Maka di sini awak akan dapat dua objektif untuk satu data yang sama. Itu sahaja penerangan saya untuk praktikal ini. Saya harap anda boleh faham dan cuba buat dan terangkan ikut pemahaman anda. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.